Assalamualaikum. Malam. Tidur Dah. Tak makan? Belum. Pagi pun belum lagi. Pagi makan apa tadi? Apa? Tak makan. Minum air pun tak? Tak. Pergilah bancuh air. Tak bantu dah. Cuma tunggu sejuk je. Tunggu apa? Tunggu dia sejuk. Oh. Duduk seorang-seorang kat rumah tu? Iyalah. Oh, mak bonda dengan ayah pergi kerja. Zat. Mana yang lain ni Zat? Tadi kelas apa tadi? Maths. Teacher Safia Pada yang lain ni. Oi. Ustaz pergi kena berdiri lah. Tutup. Tutup. Allah. Oh, tutup guna apa tu? Ha? Oh, tutup guna apa? Untuk guna tu kamera. Sebab ni kan kamera baru. Ada Penutup dia. Memang ada kat sini. Kat dalam kamera ni. Memang dah ada dah. Faham? Masuk pun. Mana dia orang ni? Assalamualaikum Ustaz. Alam, ada rupanya. Dia tidur dah tadi. Okay, Nurin. Terima kasih Nurin. Okay. Dah baca kafi belum? Baca kafi dulu lah. Belum. Lama sangat ni baca Quran dulu lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillah. Makisina fihi abada. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Okey, Niza baru masuk. Baru 7. Good. Lah 7 juga. Niza tengok Niza. Sudah agak dah. Kenapa lambat Niza? Main game eh? Sudah agak lah Niza ni. Okay. Banyak jam. Niza berapa Niza? Ya? Tak Zoom lah. Cik. Tutup lah tab YouTube tu. Sekejap lagi tengok lain. Okay. Saya tak tahu YouTube pun. Size. Jangan sampai Ustaz suruh awak share screen. Okay. Okey, daripada Ustaz, kita mulakan kelas kita dengan istighfar dulu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Okey. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Kita baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim, iftah qulubana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu serta kebijaksanaan-Mu serta hikmah daripadamu agar dapat kami menjadi anak-anak yang baik, agar dapat kami menjadi guru-guru yang baik, agar dapat kami menjadi khalifah-Mu di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada dalam kalangan kami ditimpa dengan kesakitan, maka Engkau sembuhkanlah, ya Allah. Dan jika ada dalam kalangan kami ditimpa dengan kesusahan dan kesempitan, maka Engkau permudahkanlah, ya Allah. Sesungguhnya kepada Engkau kami berserah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Amin. Okey. Kita dah baca surah Fatihah belum? Dah kan? Dan selawat dah belum?
Dah kan? Ha? Selawat. Dah. Belum. Belum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Ustaz harapkan awak semua dalam keadaan yang sihat. Ustaz harapkan awak semua dalam keadaan yang tenang. Ustaz harapkan awak semua dalam keadaan yang baik, yang semula kan, yang dah kenyang. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Ya. pada hari ini seperti biasa Ustaz akan ingatkan awak tentang syukur. Ada Rania. Kan buat apa tadi? Okey, Ustaz akan ingatkan awak berkaitan dengan syukur. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syaitan ni dia akan cuba sedaya upaya untuk pastikan kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dia akan pastikan awak sentiasa rasa tak cukup, sentiasa rasa kenapa saya tak dapat macam orang lain, sentiasa merasa diri awak kurang. Anak-anak murid Ustaz, syukur ini kalau sesiapa yang gagal dalam ujian syukur, maksudnya dia tak bersyukur pun. Jadi dia akan menghadapi satu masalah, iaitu masalah apa? Istidraj tak? Oh, bagus. Masih lagi ingat. Dia akan ada masalah istidraj ataupun dia ada masalah untuk percaya dengan qada dan qadar. Dia ada masalah untuk dia percaya dengan qada dan qadar dia. Betul. Saya jawab. Kenapa? Kenapa dia ada masalah nak percaya dengan qada qadar dia? Sebab dia tak bersyukur, dia tak percaya yang Allah bagi semua benda tu kat dia. Dia rasa macam kenapa saya dapat sikit, orang lain semua dapat banyak, ini tak adil. Dia mula menyalahkan Allah. Semalam Ustaz baru tengok ada satu cerita dekat TV9, cerita pasal perebutan harta pusaka. Kita dah belajar faraid kan? So semalam cerita dia adalah diorang bergaduh anak-anak murid Ustaz. Bergaduh disebabkan perebutan harta. Dia nampak macam ini nampak macam nak bolok semua harta, ini nampak macam tak nampak. So disebabkan itu diorang bergaduh, diorang tak boleh nak berlapang dada, dan kita doakan supaya diri kita dilindungilah daripada masalah-masalah yang seperti itu. Ingat murid Ustaz, syukur ni kalau awak tak boleh syukur, pertama awak akan ada masalah qada dan qadar. Yang kedua, awak akan menghadapi, bak kata Amirul Azhar, awak akan ada masalah istidraj. Awak akan ada masalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj dia lebih dapat rezeki, tapi rezeki tak menjauhkan dia dapat rezeki, tetapi rezeki itu membuatkan diri dia jauh lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin jauh. So anak-anak murid Ustaz, ingat, syaitan akan sedaya upaya untuk hilangkan sifat syukur dalam diri awak. Okey dah. Habis berkaitan dengan syukur. Sorry Ustaz, because late for class. Okay, thank you. Okay, dah habis berkaitan dengan syukur. Dan kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala tak hilangkan sifat tu. Sentiasa ada dalam diri kita. Okay kelas, dah bersedia untuk teruskan pelajaran kita. Semalam kita belajar apa? dalam kita Ujub. Semalam kita belajar ujub. Saat apa maksud ujub? Ujub bermaksud Tak dengar lah Saat. kata nak fikir. macam dia merasa diri dia Dia tengah fikir. dia merasa dia kagum. Ya, dia merasa kagum dengan siapa? Dengan Niza. Diri sendiri dia. Ya, dia merasa kagum dengan diri sendiri dia. Dia rasa diri dia hebat. Rania kata dialah yang paling hebat dalam kelas ni. Rania, itu ujub Rania.
Dia. Rania lah, Rania. Okey. Oh. Okey, so anak-anak murid Ustaz, pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan apa tajuk yang seterusnya? Tengok sikit. Riak. Anak-anak murid Ustaz, tajuk riak ni daripada tahun lepas lagi Ustaz dah pernah terangkan kepada awak. Tapi hari ini we will go through the topics which is I think bukan Ustaz saja yang takut. Even Nabi Muhammad sendiri pun takut bila umat dia diuji dengan sifat riak. Anak-anak murid Ustaz pernah terbaca atau Ustaz pernah terdengar satu hadis. Nabi Muhammad kata sesungguhnya lebih kurang macam inilah. Syirik, maksudnya Nabi Muhammad lebih takutkan, Ustaz ringkaskan, Nabi Muhammad lebih takutkan umat dia mempunyai sifat riak daripada fitnah Dajjal. Maksudnya riak ni lagi bahaya lagi daripada fitnah Dajjal. Ustaz tak ingat dia punya detail hadis itu, tapi maksudnya lebih kurang macam tu. Riak ini lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Bahaya anak-anak murid Ustaz. Ustaz, Dajjal ni bahaya Ustaz. Nanti dia turun bukan mata dia. Awak tahu tak apa yang special Dajjal? Ustaz dah cerita belum special Dajjal? Dia ada kuasa. Dia bukan ada kuasa, dia ada special lah. Dia nak kata kuasa hanya Allah saja yang ada kuasa. Dajjal ni dia apa? Dia makhluk apa? Dia jin ke Manusia. Kejap. Ada orang call Ustaz. Kejap. Dia ada satu muka. Autocorrect. Okey. Ustaz minta maaf, ada masalah sikit. Ada benda sikit. Okey. Sambung. Kat mana kita tadi? Niza. Okey, Niza, apa masalah awak? Bukan, dekat fitnah Dajjal. Masalah saya, Ustaz. Apa? Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Apa kaitan? Korek. Namanya. Okey. Sekarang fitnah Dajjal. Okey, Ustaz ceritakan kepada awak. Salah satu speciality Dajjal ni, dia ada dia punya special dia yang Allah Ta'ala izinkan kepada dia.
Ada satu Dia mata. tunjuk kepada awak. Dia tunjuk je. Dia tunjuk awak terus hujan. Dia tunjuk je terus hujan. Kemudian Dajjal Dajjal mak ada jahat kan. keupayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia, dia boleh menghidupkan orang yang dah mati. Dan untuk Ustaz nak tanya awak, Dajjal ni siapa? Dia makhluk apa? Manusia. Allah. Memanglah makhluk Allah. Dia adalah manusia macam kita. Dia manusia macam kita. Cuma Ustaz tak tahu dia gemuk ke kurus. Itu Ustaz tak tahu. Dia satu mata. Yang diceritakan dalam hadis, rambut dia kerinting, mata dia buta sebelah. Mata dia buta sebelah. Tak tahulah. Ustaz, saya ada kawan saya, jiran sebelah saya Ustaz. Sama macam tu. Cuma perangai dia pun jahat gak. Saya rasa dia Dajjal Ustaz. Jangan. Okey, kelas. Okey, so Nabi Muhammad kata, riak ni lagi bahaya anak-anak murid Ustaz. Riak ni lagi dahsyat anak-anak murid Ustaz daripada fitnah Dajjal. Bahaya tu. Sebab riak ni adalah yang dinamakan sebagai syirik jali ke syirik khafi? Jali. Are you sure? Yes. Syirik jali adalah syirik yang Kopi. Jali kopi. apa awak ni? Syirik jali ke syirik khafi? Jali kot. Syirik lah. lah. Kot. Memanglah syirik. Dia syirik apa? Syirik jali ke syirik khafi? Syirik khauf. Dia menduakan Allah. Cari sendiri. Okey. Dia menduakan Allah. Ya, ingat. So, dia adalah syirik yang tersembunyi. Yang mana kita tak nampak anak-anak murid Ustaz. Nabi Muhammad sangat takut kalau kita ada perasaan riak. Nabi Muhammad sangat takut anak-anak murid Ustaz. Contoh. Okey, kita nak tengok apa maksud riak. Okey, seterusnya Ustaz nak minta Amirul lah. Amirul, baca apa maksud riak, Amirul? Ia ialah melakukan sesuatu amalan dengan tujuan menunjuk. Dengan tujuan menunjuk. Katakan kata Nurin. Nurin dalam kelas belajar betul-betul, semata-mata dia nak menunjuk kepada akil, katakan. Dia nak tunjuk ke akil. So Nurin, itu namanya adalah riak. Awak buat sesuatu untuk tunjuk kata awak ni baik. Awak buat sesuatu untuk menunjukkan kata awak lah yang ada segala-galanya. Contoh, Amirul Azhar, dia datang sekolah lambat. Sengaja datang sekolah lambat untuk tunjuk dekat orang dia lah yang paling lambat sekali. Contoh. Okey. Okey, ingat. Key dia macam tu. Buat amalan semata-mata untuk menunjuk, kita namakan dia sebagai riak. Okey, seterusnya dalil riak. Kita dah baca. Dalil riak. Ustaz nak minta siapa baca? Niza baca ayat Quran tu, Niza? Okay. Nampak tidur je tu. Niza baca ayat Quran. Saat baca maksud dia. Panjangnya. Main game boleh? Main game lama-lama panjang-panjang. Mana dia main game? Mana dia dekat orang? Malam-malam. Sabar. Niza tengah baca. Niza baca dalam keadaan yang paling sedap sekali, Niza. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ya annasi wa la yu'minu billahi panjang sangat tu. Main langgar lagi. Saya ria'an nasi wala. Sekali lagi. An-nasi wala yu'minu billahi tak panjang. Wala yu'minu billah. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Akhir, mana boleh akhiri? Wal yawmil akhir. Saya kata akhir. Tak dengar ri tadi. Ya. Ustaz salah. Okay, wal yawmil akhir. Okay, terus.
hai orang-orang yang beriman, janganlah rosakkan pahala amalan sedekah kamu dengan perkataan mengungkit ukit dan kelakuan yang Menyakiti. seperti rosakkannya pahala amalan sedekah. Orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk kepada manusia, riak, dan Dah, bagi dia baca, bagi dia sendiri. Dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dah Ustaz? dah, habis dah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, itu adalah berkaitan dengan riya. Okey. Ustaz nak dalam itu, cuba awak tengok dalam tu apa yang dia cuba sampaikan. Ada dua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita buat. Cuba tengok dalam tu Allah Taala tak bagi kita buat apa. Baca betul-betul. Ada dua benda. Tengok betul-betul. Wahai orang-orang yang beriman. Rosakkan pahala kita. Rosakkan pahala kita. Dan amalan. Ya. Sedekah. Amalan lah. Jangan Next. rosakkan pahala amal. Ya, pertama Allah bagus Niza. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan rosakkan amalan kita. Maksudnya jangan rosakkan amalan kita dengan Tuhan bagi dua perkara dekat situ. Yang pertama, apa? Perkataan Yang pertama Mengungkit. Baca macam mana tu? Mengungkit. Yang pertama adalah mengungkit. Mana dia? Mengungkit. Yang pertama adalah jangan mengungkit. Awak mengungkit, pahala awak rosak. Yang kedua jangan jangan riak. Aduh. Itu yang tajuk kita sekarang. Okey, anak-anak murid Ustaz. Sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Jangan rosakkan pahala kita dengan dua benda. Pertama dengan mengungkit. Sebagai contoh, Saat dah tolong Niza main game. Kemudian Niza buat something. Saat pun kata, kau lupa je aku tolong kau. Alah tak kenang budi aku tolong. Nampak? Awak mengungkit-ungkit. Rania tolong mak dia. Kemudian mak dia marah dia. Contohlah katakan, mak ni mak lupa ke siapa yang tolong mak waktu mak susah dulu. Contoh. Itu mengungkit. Ingat. Tak boleh tu. Yang kedua jangan riak. Allah kata apa? Membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk. Akil duduk Banjaria. Akil orang kaya. Billionaire. Dia saja je dekat Banjaria tu. Semua rumah dia punya. Dia beli semua rumah. Lepas tu dia sedekah dekat orang. Bagus sedekah tu. Tapi niat dia adalah untuk tunjuk dekat orang yang dia ni kaya. Dia ni bagus. Faham? Sebat sikit. Kan? Anak murid Ustaz, jangan. Allah Subhanahu Wa Taala marah kalau kita riak anak murid Ustaz. Jangan. Allah Taala marah. Okey, seterusnya kita pergi laju sikit. Okey, sekarang kita nak tengok ciri-ciri riak. Kita nak tengok kita ni ada tak ciri-ciri riak dalam diri kita. Yang pertama Ustaz nak Hana baca. Yang kedua Ustaz nak Nurin baca. Yang ketiga Ustaz nak Rania baca. Yang keempat Ustaz nak Nik Zara baca.
agak dah. Okey, ingat Ustaz nak tengok sama ada kita ni ada tak sifat-sifat riak dalam diri kita. Okey, silakan. Ana? Suka menyebut kejayaan diri. Suka menyebut kejayaan diri. Bagus. Suka menyebut kejayaan diri. Dalam kelas kita, siapa yang paling berjaya sendiri? Ustaz lah yang paling berjaya sendiri. Katakan Ustaz lah yang paling berjaya sendiri. Oh Ustaz, dalam kelas kita Ustaz lah yang paling power. Ustaz ni dah buat macam-macam dah. Ustaz dah pergi bulan, dah pergi matahari, dah buat. Pergi matahari dah mati dah tu. Itu Ustaz nak bagi tahu kata Ustaz ni bangga lah. Ya Azad, silakan Azad. Yang nombor 1 ni dia macam lebih kurang macam Ujub kan? Dia lebih kurang macam Ujub. Tetapi kalau Ujub ni dia rasa seorang-seorang je. Tapi kalau dia sendiri sebut dan dia memang niat untuk menunjuk. Ujub tak menunjuk Ujub buat dan dia rasa diri dia bagus. Itu Ujub. Tapi once awak buat untuk tunjuk kepada orang, itu maksudnya riak. Beza Ujub awak buat itu untuk awak rasa bangga dengan diri awak. Awak rasa awak dah paling hebat. Awak tak tunjuk ke orang lain pun. Awak rasa awak yang paling hebat. Tapi kalau riak, awak memang nak tunjuk ke orang kata awak hebat. Beza Hebat ke orang lain. Contoh Niza. Saja je dia nak macam Niza ya tak ya. Okay, Nurin, silakan Nurin. Siapa Niza? Okay, Nurin baca Nurin. Mengungkit sedekah dan pemberian kepada orang lain. Mengungkit. Mengungkit tu maksudnya macam mana Nurin? Saya tahu. Mungkin tu macam mana? Dia cakap balik benda yang dah lepas. Ya, dia cakap balik benda yang dah lepas. Betul? Dia ungkit balik. Dia ungkit, bukan saya ke? Nampak? Masa bergaduh je mulalah dulu aku tolong kau, sekarang kau tak nak tolong aku balik. Tahun lepas. Itu mengungkit. Tak nak anak-anak Ustaz, dalam Islam mengungkit tak baik. Dalam Islam mengungkit tak baik anak-anak Ustaz. Siapa yang mengungkit, rosak amalan dia. Kalau mengungkit, rosak amalan dia. Okey? Okey, terus yang keempat, Rania. 3. Apa? Menunjuk amalan yang dilakukan. Menunjuk amalan yang dilakukan. Okey, good. Menunjuk. Ini key dia macam tu. Untuk tunjuk je. Menunjuk amalan yang dilakukan. Awak menunjuk kata awak duit banyak. Riak. Awak menunjuk kata awak lah solat paling banyak. Riak. Awak tunjuk sedekah awak lah yang paling besar. Riak. Okay. Awak tunjuk awak lah yang paling pandai dalam kelas. Riak. Okey, seterusnya Nikara, silakan. Suka menyebut kekayaan diri dan keturunan. Good. Suka menyebut kekayaan. Okey, Ustaz tulis kejap. Suka menyebut kekayaan. Ni Ustaz ada cerita ni. Sekejap. Dan keturunannya. Anak-anak murid Ustaz ni, Ustaz ada seorang kawan kita. Ini suka betul menunjuk kekayaan dia. Ada satu, bukan kelas awak lah, kelas lain. Ada kelas lain. Dia nak Ustaz tunjuk ke awak Ustaz tunjuk ke awak Dia ni dia suka menunjuk. Sekejap, ada sekali tu mana dia? Mana tadi Ustaz tunjuk? Kayu dia. Bukan. Dia Sebelum punya mati. dia tunjuk. Ini dia. Quick game. Bom tembak mati. Dah nampak dah ini? Belum. Buku ada buku teks. Awak nampak buku Ciri dia. Okey. Baca dan Ada sekali faham tu dia datang ke Ustaz. Ustaz, ayah saya beri saya jam baru. Jam apa? Jam G-Shock Joker. Tahu G-Shock Joker tu apa? Okey, jam G-Shock Joker ni, dia kan awak tengok cerita Batman kan, muka Joker ni kan. Cerita dia, jam dia ni, bila tekan lampu, muka Joker keluar. Kan? Tapi itu macam budak punya.
Jam ni mahal. Awak bayangkan, dia punya menunjuknya dekat Ustaz, dia datang, price tag dia, tanda harga pun dia tak buang. Memang dia pakai sekali dengan tanda harga. Supaya orang boleh tengok jam tu mahal. Ada, Ustaz tak boleh bagi tahu lah siapa. Kalau Ustaz bagi tahu confirm awak kenal. Itu riak betul tu. Ustaz kata, wow, itu betul punya riak tu Ustaz kata tu. Okey dalam Ustaz. So jangan menunjuk kekayaan. Contohlah dalam kelas kita. Dalam kelas kita yang paling kaya, katakan dalam kelas kita yang paling kaya dalam kelas kita Nurin. Nurin lagi hari ni asyik Nurin je kena. Contohlah. Dia asyik menunjuk je. Datang sekolah bawa beg emas, kasut emas, botol air emas, makanan emas, air emas. Makanan emas. Ada kaya tu. Makanan Mana lagi kaya dia Ada emas. Dia macam letak plastik tu. Pensel emas, tudung emas, baju emas, baju emas, kereta tudung emas, emas, semua emas. Kaya, Pom tak orang kaya, larat angkat. biasalah. Pom tak boleh jalan. Tapi bila cakap Ustaz, Pom saya jatuh. humble Ustaz. Saya tak pernah riak Ustaz. Saya cakap. Okey, sekarang kita Pom nak jatuh. tengok akibat riak. Walaupun ini awak boleh jawab, tapi kita nak baca juga. Ini kalau untuk okey. Yang pertama Ustazah Amirul Dapat dosa. baca. Yang kedua Ustazah Azad baca. Yang ketiga Ustazah Sa'ad Liza. baca. Yang keempat Ustazah Akil baca. Oh, kita ada 8 orang je Itu je. Saya tak ada. Itu je kita ada ada lagi ni. 10 Siapa orang. yang tak sebut nama ni? Niza belum. Atim. Tak perasan. Niza sabar. Niza kat bawah tu dia kena baca. Okey. Amirul silakan Amirul. Amalan yang dilakukan sia-sia dan mendapat dosa. Okey. Sekali lagi. Amalan yang dilakukan sia-sia. Apa dan maksud sia-sia? Dia sia-sia lah. Dia Tak tahu sia macam lah. mana Betul tegangkan. lah. Apa maksud Saya tak sia-sia? tahu nak tegangkan dia. Saya tahu maksud tapi saya tak terang kan. Dia sia-sia je. Macam Saya tak tahu sia tapi je buat saya tak benda. tahu apa maksud sia-sia. Dia macam sia Saya je buat tahu benda. maksud dia tapi saya tak tahu nak tegang dia macam ni. Tak tahu Dia tu. sia. Sia saya buat kerja ni. Sia-sia maksudnya tak berguna. Tak ada guna lah sia-sia. Betul lah saya kata Ustaz. Sia-sia Mana ada saya tak buat kata apa kerja. pun. Tak berguna Ustaz. Amalan yang dilakukan. Weh, apa yang teruk sangat tu? Ya, amalan yang Amalan gede yang lakukan. dilakukan jangan sampai Ustaz menyanyi. Dan mendapat dosa. Once ingat nama dia Ustaz, awak riak saja bukan setakat tak dapat pahala. Dosa sekali dengan package awak dapat. Neraka. Amalan yang dilakukan sia-sia dan mendapat dosa. Nasi package ke kamu. Pergi ke neraka. Dah. Habis? Okey. Okay. Seterusnya. Okey, ada Azad. lagi. Okey, seterusnya Azad, silakan Azad. Ini jawapan famous ni. Nombor 2. Dibenci oleh ibu bapa, guru dan masyarakat. Dibenci Masyarakat. oleh ibu bapa. Ni jawapan awak lah ni. Nampak Guru masyarakat. dan masyarakat. Masyarakat. Okey, ingat bahasa mudah. Awak riak, siapa suka dekat awak? Mana ada orang suka riak? Ustaz, saya riak kan. Kawan-kawan saya okey je dengan saya. Setiap hari saya belanja dia orang. Memanglah. Dan awak belanja memanglah dia suka dengan awak. Okey, faham. Yang ketiga, Said. Dibenci Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ini senang dibenci oleh Allah dan Rasul. Ingat, semua orang benci awak. Ya ke Ustaz? Tapi, dengar. Tapi kalau Allah benci, kenapa saya dapat banyak Istidraj. Itu adalah istidraj nama dia Ustaz. Tajuk lain pula. Okey, Akil silakan. Terhalang daripada mendapat hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah. Terhalang daripada mendapat hidayah daripada bukan teacher hidayah Hidayah. Apa maksud hidayah nak nama dia Ustaz?
Tahu saya nak tanya Hidayah. Hana diam tu. Hana tak buka kamera. Hana, apa maksud hidayah Hana? Iya. Kamera. Hana? Iya. Oi. Hana, apa maksud hidayah Hana? Lupa. Macam tu je. Senang je. Hidayah tu petunjuk. Ya. Itu baru Petunjuk pada jawapan Allah. Hana. Ini lupa. Itu bukan jawapan Hana. Kalau jawapan Ustaz, saya minta maaf Ustaz, saya terlupa lah. Itu baru betul jawapan. Ini lupa dia macam tak nak fikir lah. Lupa. Macam tu lah. Nak tengok YouTube ke Hana? Tutup sekejap. Okey, dah. Okey. Hidayah adalah petunjuk ke arah kebaikan. Ustaz, semalam saya... Okey, Ustaz nak beritahu kat awak. Awak pernah dengar tak apa terjadi dekat UPNM? Tahu tak UPNM tu apa? PNM. Universiti Oh. Pertahanan Nasional. Tempat tentera-tentera ada waktu tu. Anak-anak muda Ustaz, satu hari, dengar betul-betul, satu hari laptop dia hilang tau. Satu hari laptop dia hilang. Kemudian lepas laptop dia hilang, dia orang pergi jumpa bomo. Tolong tengok siapa yang curi saya punya laptop. Boleh pula macam tu. Bomo tu reng. Mamat tu lah curi. Nah, dia orang tak tanya, dia orang pergi pukul mamat tu. Dan mamat tu mati. Kalau bukan salah dia? At the end of the day, rupanya bukan mamat tu yang curi. Betul. Nampak? Setahu Ustaz lah, last kali bukan dia yang mencuri. Fake bobo. Anak-anak muda Ustaz, itu bahaya. Itu bukan petunjuk Itu sesat nama dia. Kalau awak hilang, awak janganlah pergi jumpa bomo. Azad, Ustaz, saya hilang saya punya kepala. Tunjukkan kepada saya. Siapa yang mencuri kepala saya? Macam mana dia hidup lagi? Macam mana dia Cari. Rupa-rupanya Rania yang ambil kepala Azad. Kadang-kadang dia yang lupa dia tak baca. Rania yang ambil kepala Azad untuk Dia guna telepasi ke? dia letak dekat pagar supaya orang takut datang rumah dia. Contoh katakan. Contoh. Anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Dengar baik-baik anak-anak murid Ustaz. Hidayah ni ke arah kebaikan. Kalau ada orang ajak awak benda baik, itu bukan hidayah. Itu apa Itu Ajar benda jahat mengajak lah. dapat pahala. benda jahat lah. Benda jahat tak hidayah. Tak, ajar dapat dosa. Okey. Macam mana nak dapat dosa? Allah. Okey, cara-cara mendapat dosa. Macam tu. Okey. Lagi susah. Mak tanya, belajar apa hari ni? Ustaz Fikri ajar cara nak buat dosa dengan mudah. 3 langkah mudah mendapat dosa percuma. Contoh. Macam live dah pula. Macam YouTube dah pula. Okey. Seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak jauhkan diri kita daripada menunjuk-nunjuk. Macam mana kita nak jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang inilah untuk menunjuk ni. Okey, yang pertama Ustaz nak minta Niza baca. Fatih. Let's go. Yang kedua Ustaz nak minta Niza baca. Hey. Yang ketiga Niza, Ustaz nak Ustaz. minta Niza baca. Yang keempat Ustaz nak minta Hatim baca. Tiga ni saja. Okey, Niza baca. Satu. Amalan yang dilakukan Buat benda lain. Deni kerana Allah. Diniatkan Kerana Allah. amalan yang diniatkan kerana Allah. Anak-anak Ustaz, selain daripada Allah, kalaulah awak buat sesuatu, contoh Ustaz, saya buat ni sebab nanti mak saya kata kalau saya buat ni nanti saya akan boleh pergi melancong Ustaz. Itu tak cukup ikhlas anak-anak Ustaz. Itu still riak. Sebab awak buat semata-mata nak tunjuk dekat mak awak dan nak dapatkan hadiah. Itu dikira riak anak-anak Ustaz. Ustaz, saya hafal Quran. Bagus Ustaz. Bagusnya hafal Quran. Bagus. Sebab ayah saya janji kalau saya hafal satu Quran, nanti ayah saya nak belanja saya kereta Ferrari 2. Wow, kereta Ferrari. Satu pun cukup lah. Dua tak beritahu. Riak anak-anak Ustaz, riak. Tak nak. Okey? Ingat, amalan yang dilakukan mesti sebab Allah sahaja. Yang kedua, Niza. Oh, let's go. Niza. Merahsiakan amalan soleh yang dilakukan.
Good. Macam mana cara dia? Kita rahsiakan amalan soleh yang dilakukan. Soleh yang. Macam Samyang lah sekejap. Soleh yang dilakukan. Anak-anak murid Ustaz merahsiakan amalan soleh. Maksudnya, once bila awak nak buat sesuatu, awak tidaklah esok saya nak pergi umrah lah. Tolong panggil wartawan, cover saya punya berita. Kemudian wartawan rakam awak pun berdoa, ya Allah ampun. Tapi dalam hati, bagusnya aku kan. Nampak aku nak tunjuk dekat orang. Habis semua pahala tu. Aku ni doa baik-baik. So orang akan nampak aku Ustaz. Katakan. Niza jangan buat macam tu. Mesti merahsiakan amal soleh. Seeloknya sedekah diam-diam. Tetapi tadi kelas 6 hakim tanya Ustaz, kalau kita sedekah terang-terang untuk kita inspired orang lain, boleh ke tidak? Jawapan dia boleh. Kita boleh untuk inspire orang dengan sedekah kita. Sebagai contoh Abid Liu. Kenal tak Ustaz Abid Liu? Yes. Ustaz Abid Liu kan dia bagi banyak sedekah-sedekah. Adakah dia nak riak? Oh, saya tahu. Tidak nak boleh Ustaz. Dia tak riak. Apa yang dia buat adalah untuk inspire dan bagi tahu kata kita kena banyakkan bersedekah. Itu sahaja. Faham Okey, seterusnya Niza. Oh. Mengingatkan sifat meningkatkan sifat bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Okay, baru je tadi kita belajar. Mesti ada syukur. Mesti ada sifat syukur dia. Kalau tak syukur, nanti mudah nak riak. Okay, faham? Okay, Hatim. Last but not least. Mengumpat. Selalu berdoa. Mengumpat. Nombor 4. Nombor 4. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati ikhlas. Okey, selalu berdoa kepada Allah agar hati ikhlas. Anak-anak murid Ustaz, ingat baik-baik. Riak ni tajuk terakhir kan? Ya. So anak-anak murid Ustaz, ingat hati yang ikhlas lah yang menunjukkan dia itu baik ataupun tidak. Siapa yang ikhlas, itulah yang baik. Siapa hati dia tak ikhlas, pahala dia tak ada. Dia buat untuk unjuk, dia buat untuk sum'ah, dia buat untuk apa sahaja selain daripada Allah, tidak dikira ikhlas. Semalam Ustaz ada bagi tahu awak, kalau demam, okey, Ustaz nak tanya awak. Kalau tajam, lawan dia tumpul. Kalau tebal, lawan dia Nipis. Kalau berani, lawan dia Penakut. penakut. Kalau tinggi, lawan dia Pendek. Kalau Amirul, lawan dia Hafiz. Kata-kata. Itu best friend. Oh, best friend. Ya Allah. Amirul, lawan dia Best friend. Akil. Katakanlah contoh. Okey. So, Ustaz nak tanya awak. Kalau riak, ujub, takabur, sombong, itu lawan dia apa? Apa lawan dia? Doa Riak, lawan dia. Ni tak ada. Semua lepas lawan itu baik lah semua benda kan. Mestilah dalam berlawan. Riak adalah bukan riak. Untuk pengetahuan awak, bukan riak, ujub, takabur, lawan dia satu sahaja. Boleh ni Zara. Lawan dia adalah ikhlas. Ustaz, saya tak riak Ustaz. Maksudnya awak ikhlas lah. Ustaz, saya tak ujub Ustaz. Maksudnya awak ikhlas lah. Ustaz, saya tak pernah takabur. Maksudnya ikhlas lah Ustaz. Saya sombong sikit-sikit je Ustaz. Itu tak ikhlas. Faham Ikhlas sikit. Faham Okey dah. Okey, ingat yang penting adalah keikhlasan. Last but not least, muka surat terakhir. Fadilat menjauhi riak. Fadilat menjauhi riak. Pertama, Semua saya. Ustaz nak Semua saya. Hana. Yang kedua Ustaz nak Hana. Yang ketiga Ustaz nak Hana.
Rania. Nah. Yang keempat Ustaz nak Hana. Nurin. Yang Nombor kelima 5 nak Hana. Ustaz nak Azad. Ustaz. Azad. Okay. Nama Naisir. Hana, yang pertama Hana, silakan. Mendapat pahala. Apa yang dapat pahala? Um, Kenapa dapat pahala Hana? Sebab betul baik. sebab kita menjauhi riak. Contoh macam ni Hana. Ni awak bagi kat Ustaz kan? Betul awak bagi? Ya. Awak bagilah ni. Contoh awak bagi. Ustaz, saya ikhlas Ustaz. Saya bagi kat Ustaz. Saya tak ada niat apa-apa pun. Saya cuma nak Ustaz bagi saya makan lebih je. Itu riak tu. Saya nak Ustaz tambah makan saya jadi 100 je Ustaz. Itu riak lah tu. Contoh. Ingat yang pertama mendapat pahala. Once awak buat perkara yang baik mesti dapat pahala. Yang kedua Hana. Hana lain. Wah. Hana. Hana probably. Dihormati masyarakat. Apa maksud dihormati? Respected. Kita awak Dia translate respect je, bukan parent. maksud dia. Okey. Kelas dihormati Ustaz. Saya tak riak Ustaz. Sebab saya nak orang hormat saya. Itu riak lah nama dia. Ustaz, saya buat benda ni, saya tak nak tunjuk kat siapa-siapa. Saya cuma nak orang hormat saya saja. Riak lah tu. Ustaz. Sebab awak nak menunjuk ke orang. Ustaz. Ya. Kalau riak tapi dengan sebab yang baik, Contoh. contoh dia macam dia kerja. Lepas tu dia buat makan dekat bos dia untuk minta tolong boleh tak tambah 1 ke 3 ringgit ke apa daripada berapa banyak duit yang dia selalu dapat untuk keluarga dia. Sebab tak cukup duit. Soalan yang bagus ni. Maksudnya dia buat sesuatu untuk tunjuk kat bos dia dengan harapan bos dia dapat tambah duit kepada dia untuk keperluan family dia. Betul? Betul. Soalan yang bagus. Tapi Ustaz tak ada jawapan sekarang. Soalan Macam Huzal. Ustaz kat masjid. Sebab dia bergabung antara kebaikan dan keburukan. Soalan Dia perlukan duit tu atas keperluan. Tapi dia terpaksa riak. So Ustaz kena cari jawapan dia. Adakah itu dikira riak ataupun tidak? Soalan Huzal. Okey. Terima kasih. Okey, seterusnya Rania, silakan. Kasihi Allah dan Buat benda apa tu? Buat benda apa tu? Saya ambil button lah. Dikasihi Allah dan Rasulullah. good, dikasihi. Ini jawapan Amirul. Mesti Allah sayang. Allah sayang, dapat Tingkat pahala. jawapan. Rasul sayang, mak ayah sayang. 4 markah. Allah sayang, Rasul sayang, dapat pahala, mak ayah sayang, Ya kawan Allah. ramai. Okey, yang keempat. Nurin. Disayangi ibu bapa, guru dan rakan. Disayangi ibu bapa, guru dan rakan. Biasalah dah awak Ini tak adalah riak. jawapan Amirul digabungkan. Last kali. Haris. Amalan yang dilakukan mendapat keberkatan. Amalan yang dilakukan mendapat keberkatan. Kaf bara ka alif tanun keberkatan. Okey. So itulah anak-anak murid Ustaz berkaitan dengan riak. Ingat, setiap sekali perkara baik yang kita lakukan, setiap perkara baik yang kita buat dalam kehidupan, mesti Allah akan sayang. Mesti Allah akan bagi kepada kita pahala. So, Ustaz akhiri tajuk akhlak kita pada tahun ini. Dah habis akhlak, tauhid tu sikit lagi, sirah banyak lagi, fiqh tajuk terakhir. Okey. Anak-anak murid Ustaz dengar sini baik-baik. Dengar betul-betul. Sebelum Ustaz habiskan kelas dan habiskan tajuk, Ustaz nak ingatkan diri awak dan diri Ustaz. Ingat anak, kenapa Ustaz begini sangkut ni? Ingat anak murid Ustaz, at the end of the day, yang Allah tengok adalah hati kita. Dengar baik-baik. Last but not least, hati kena bersih. Ustaz hanya ada masa 2 bulan saja lagi untuk mengingatkan awak perkara ini.
Selepas masa 2 bulan, awak pun akan pindah ke sekolah lain. Awak semua, kenapa Ustaz ni tak digerak? Awak pindah ke sekolah lain, awak akan masuk sekolah menengah, jumpa kawan baru, jumpa cikgu baru. Ustaz tak minta awak ingat Ustaz, tapi Ustaz minta awak ingat pesanan Ustaz. Dengar baik-baik. Allah akan tengok hati kita. Siapa hati yang baik, confirm dia baik. Ustaz, nampak je jahat dia tu, tapi dia baik. Tak, awak je yang nampak dia jahat. Siapa yang hati dia buruk, memang akan nampak buruk. Ingat anak murid Ustaz, itulah keadilan Allah. Bila awak tengok Ustaz, kenapa Allah cipta ada orang miskin, ada orang kaya? Allah ni tak adil lah. Tak. Sebab Allah bukan tengok kekayaan dia. Allah tengok hati dia. Allah tengok sama ada dia ni baik ataupun tidak. Kalaulah hati awak dipenuhi dengan riak, ujub dan hati awak dipenuhi dengan penyakit-penyakit, so Allah akan tak sayang awak. Tapi kalaulah hati awak dipenuhi dengan satu je sifat, banyaklah sifat dia, ikhlas, syukur, redha, itu semua adalah perkara yang membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Anak-anak murid Ustaz, Ustaz tak minta benda lain. Ustaz tak minta pun untuk awak dapat A. Ustaz tak minta pun untuk awak dapat markah yang penuh. Dalam hati Ustaz, Ustaz sangat menginginkan anak-anak Ustaz menjadi anak yang baik. Itu sahaja. Anak-anak yang sentiasa bercakap jujur, anak-anak yang tidak buat perangai yang tak senonoh, anak-anak yang tak tengok benda yang bukan-bukan, anak-anak yang tak bincang benda yang bukan-bukan, anak-anak yang tidak melawan mak dengan ayah dia. Anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. At the end of the day, Allah tengok hati. Kalau hati kita baik, syurga lah tempat kita. Ingat Nabi Muhammad pesan ke apa? Kalaulah kita ada perasaan sombong walaupun kecil dalam diri kita, kita tak akan masuk syurga. So jadilah anak-anak yang baik dan jadilah orang yang baik. Bukan untuk Ustaz je, untuk awak, untuk semua sekali. Faham Okey, itu sahaja. Okey. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan ikhlas, berkaitan dengan riak? Tak ada. Tak ada. Macam ramai ni buat kerja lain ni. Okey, anak-anak murid Ustaz. Last but not least, kita akan jumpa minggu depan dengan tajuk Tauhid sikit, kemudian kita akan masuk sirah. Okey, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan semua dosa kita. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi minggu depan kalaulah Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tak izinkan ataupun salah seorang daripada kita diambil Allah, Ustaz minta maaf atas salah silap Ustaz. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara awak dan memelihara kita semua insya-Allah. Okey? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu kenapa muka jadi perempuan tu? Kenapa muka tiba-tiba jadi lain tu? Wal asna kita amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you, Ustaz. Thank you. Assalamualaikum. Salam.